Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya dan taufiknya kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Matla'il Badrain dalam membincang tentang ilmu fiqh yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail rahimallah. Mudah-mudahan kita mendapat istifadah daripada majlis ini insya-Allah. Pada pengajian kita yang lepas, kita masih lagi membincang tentang wasail bagi ibadah, iaitu dalam bab taharah. Jadi apabila Allah Ta'ala memfardukan kepada kita ibadat sembahyang, maka ibadat yang berhubung kait dengan sembahyang pun difardukan kepada kita. Kerana masuk dalam kaedah yang masyhur dalam qawaid fiqhiyah dan dalam kaedah usul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna yang wajib melainkan dengan dia menjadi wajib juga. Jadi untuk menyempurnakan sembahyang kita ialah kita berwuduk. Dan kita nak berwuduk ini mestilah kita mengetahui air itu suci lagi menyucikan. Jadi bahagian yang pertama daripada wasail bagi ibadah iaitu bab taharah. Dimulakan dengan bab taharah ini bab air. Kerana Allah Ta'ala berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air yang suci lagi menyucikan. Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam mentafsirkan ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, di sini Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala bangkitkan nikmat kepada kita. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Allah Ta'ala turunkan daripada langit air, bukan sekadar air, tapi air yang suci lagi menyucikan. Itu satu nikmat. Yang lain daripada nikmat air. Air yang Allah Ta'ala turun suci lagi menyucikan. Maka air inilah yang kita guna untuk kita mengangkat hadas kecil, hadas besar, untuk kita menghilangkan najis. Kerana dalam ayat tayamum Allah Ta'ala berfirman falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kamu tidak dapati air, Allah Ta'ala sebut air sahaja, maka kamu kena bertayamum. Jadi air ini air yang suci lagi menyucikan. Begitu juga dengan Allah yang Nabi sebut, yang Nabi basuh
air kencing seorang badui yang kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sabu alaihi zanuban minal ma. Kamu tuangkan di atasnya satu timba daripada air. Maksudnya air yang suci lagi menyucikan. Maka mengetahui keadaan air ini suci lagi menyucikan menjadi fardu kepada kita, menjadi wajib kepada kita. Air yang kita nak suci ni air yang mutlak ataupun sebaliknya. Kita tak heranlah di tempat kita ni Allah Ta'ala anugerahkan air itu banyak. Kita tidak ada was-was tentang air yang kita suci itu air yang mutlak ke ataupun lainnya. Jadi pada malam ini kita akan masuk bahagian yang keempat, bahagian air. Selepas diterangkan bahagian pertama, air yang mutlak, suci lagi menyucikan. Yang tidak makruh kita guna. Air yang kedua, air yang suci lagi menyucikan juga. Tetapi makruh kita guna pada anggota kita. Iaitu air musyammas. Air yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Yang boleh meninggalkan kesan karat bekas dalam air itu. Dan air yang ketiga yang kita bincang ialah air mustakmal. Air yang digunakan pada fardu taharah kita. Air yang pertama yang kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ini dinamakan air mustakmal. Dan air mustakmal juga air yang kita guna pada menghilangkan najis, pada kita basuh najis. Setelah tempat najis itu suci, maka air itu dinamakan air yang mustakmal. Dan termasuk juga dengan hukum air mustakmal yang itu suci tapi tidak boleh menyucikan, ialah air yang berubah salah satu daripada sifat dengan satu perubahan daripada bahan yang suci. Seperti oren ke, kita kata sirap ke, berubah salah satu daripada air itu dinamakan air yang suci. Tapi tidak boleh menyucikan. Tak boleh kita nak guna untuk berwudu, nak basuh najis. Dan bahagian keempat, iaitu air yang mutanajis. Maka diterang oleh pengarang kita. Dan yang keempatnya air mutanajis. Dan iaitu air yang jatuh najis padanya. Sama ada berubah atau tiada. Yang keempat daripada bahagian air ialah air yang mutanajis. Air mutanajis ini maksudnya air yang jatuh najis ke dalam dia. Dia lain daripada pengertian air najis. Air najis maknanya air yang tak boleh disucikan. Seperti air kencing. Air najis tak boleh kita nak sucikan air. Kita kumpulkan 2 kolah, nak cukup 2 kolah, itu nama air yang suci, tidak. Ataupun kita masuk bahan-bahan kimia ke apa dalam air itu, berubah sifat air itu. Daripada berbau hancing apa, tidak ada bau. Tetap air ini air yang najis. Yang keduanya arak. Arak najis. Tak boleh disucikan arak itu. Ini dalam istilah fuqaha dinamakan air najis. Ataupun air itu najis. Zat air itu najis. Tak boleh kita nak sucikan. Adapun air yang mutanajis, asalnya air itu suci. Suci air itu. Sama ada air itu air suci yang menyucikan ataupun air itu suci saja. Tapi dia tidak boleh menyucikan. Apabila jatuh najis ke dalam dia, darah ke, taik cicak ke, taik burung ke apa, jatuh dalam air itu,
maka air itu dinamakan air mutanajis. Jadi asalnya air itu suci, tapi jatuh najis ke dalam dia. Sama ada najis yang jatuh ini besar ke, kecil ke, maka tetap air itu dinamakan air mutanajis. Kesimpulan daripada air mutanajis ini, dia ada dua. Satu, air yang sampai 2 kolah. Satu lagi, air yang tak sampai 2 kolah. Air yang tak sampai 2 kolah, kita kata air itu ada 1 baldi. 1 bekas air. Jatuh najis cicak dalam air itu. Air ini dinamakan air mutanajis sama ada air ini tidak berubah sifat air. Bau dia, bau atau rasa atau warna tidak berubah. Ataupun air tadi berubah salah satu daripada 3 sifat air tadi. Bau atau rasa ataupun warna. Jadi kita ambil, kita cium air yang jatuh najis cicak dalam 1 baldi itu. Kita cium tak ada bau najis. Kita rasa air itu dengan lidah kita. Tak ada bau najis. Kita lihat dengan mata kita, air ini tak berubah. Tidak ada warna najis cicak tu, warna hitam ke apa, tak ada. Air ini dihukumkan air mutanajis. Walaupun dia tak berubah. Air yang tak sampai, yang tak cukup 190 liter air. Bila najis jatuh ke dalam dia, sama ada air yang berubah ataupun tidak, air ini dihukum air mutanajis. Jikalau air itu cukup 2 kolah ataupun lebih daripadanya, lebih daripada 190 liter ataupun 190 liter. Jatuh najis di dalam air, maka kita kena lihat air ini ada berubah sifat dia ataupun tidak. Andai kata air ini berubah sifat dia, walaupun perubahan pada air ini sikit, jatuh najis cicak dalam dia, kita ambil air sikit, kita cium pada hidung kita. Kita cium, lama baru dapat kesan bau najis itu. Ini makna ada perubahan pada air itu, pada sifat dia, bau dia tu ada najis. Ataupun kita lihat, kita perhatikan air itu. Kita lihat air itu lama baru dapati air ini ada berubah. Ataupun kita rasa dengan lidah kita. Letak air di lidah kita, ada terasa najis cicak tu. Tapi lambatlah dia rasanya. Mana kedudukan air ini berubah salah satu daripada sifat dia, sama ada banyak ataupun tidak, maka air ini jadi air yang mutanajis. Yang tak boleh kita nak berwudu, tak boleh kita nak mandi wajib, tak boleh kita nak membasuh najis. Jikalau air itu tidak ada perubahan di atas air itu, najis ada, air ini tak berubah, sama ada bau, rasa ataupun warna, maka air ini dinamakan air yang suci, lagi menyucikan. Semuanya berdasar kepada satu hadis yang telah Nabi bersabda, hadis yang telah diriwayat oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Hadis ini di atas syarat Bukhari, di atas syarat Bukhari Muslim. Kalau hadis ala syarti Syaikhaini, maknanya hadis ini hadis yang sahih. Yang Nabi bersabda, "Iza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabasa
Pada satu riwayat yang lain yang disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, dia kata fa innahu la yanjusu. Ada dua riwayat hadis. Satu kata iza balagha ma'u qullataini lam yahmil khabasa. Satu hadis. Riwayat yang lain yang disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, Nabi bersabda iza balagha ma'u qullataini fa innahu la yanjusu. Apa hukum yang diambil oleh ulama daripada hadis ini? Nabi bersabda apabila cukup air ini 2 kolah. Cukup bilangan sukatan air ini 2 kolah. Mana 190 liter. Maka air ini tidak menanggung najis. Maksud tidak menanggung najis, air ini tidak menerima najis. Dia menolak najis dan tidak menerima najis. Riwayat Abi Daud itu kata, maka air ini tidak najis. Ini tafsir makna bagi kata lam yahmil khabasa. Ditafsirkan hadis dengan hadis, makna hadis yang lain. Mana apabila najis jatuh di dalam air yang cukup 190 liter 2 kolah, maka air ini tetap suci lagi menyucikan. Yang dibolehkan kita berwudu, yang boleh kita bertayamum, kita mandi wajib, mandi hadas besar, mandi haid, mandi nifas, dan boleh kita gunakan untuk menghilangkan najis. Itu dinamakan mantuk bagi hadis. Nah, dalam kaedah usul fiqh itu mantuk daripada hadis. Tapi apa yang difaham daripada hadis ini? Yang disebut oleh ulama sebagai mafhum hadis. Mafhum yang mukhalafah bagi hadis. Nabi tak sebut air yang tak sampai 2 kolah. Nabi tak sebut. Yang Nabi sebutnya apabila air ini sampai 2 kolah. Itu disebut oleh Nabi. Air yang tak sampai 2 kolah Nabi tak sebut. Maka dipaham daripada makna hadis itu, Nabi sebut apabila air sampai 2 kolah, dia menolak najis. Mafhum dia, apabila air ini tidak sampai 2 kolah, maka dia tak boleh menolak hadis, menolak najis. Apabila air ini tak sampai 2 kolah, dia tak boleh mempertahankan diri dia daripada jadi najis. Tak boleh. Jadi air itu akan jadi najis. Yang kita kata yang dihukum air tak sampai 2 kolah itu jatuh najis, maka najis air itu diambil daripada mafhum hadis Nabi tadi yang kata iza balagha ma'u qullataini lam yahmil khabasa. Maka mafhum inilah yang mentaksiskan am. Pada satu riwayat hadis yang lain yang sahih, yang Nabi bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu aw kama qala. Air tidak menajiskan dia sesuatu, melainkan apabila berubah warna dia, bau dia, ataupun rasa dia. Maka hadis al-ma'u la yunajjisuhu syai', hadis ini umum. Ini kita lihat bagaimana ulama mengeluarkan hukum daripada hadis. Kerana lafaz al-ma' alif lam pada kata lafaz al-ma' kalau kita belajar bahasa Arab dinamakan alif lam jinsi, alif lam jenis. Setengah dari lafaz yang umum, sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis, apabila lafaz itu ada alif lam jinsi,
Apabila lafaz itu ada dalam alif lam jinsi, maka dinamakan lafaz umum. Maka kaedah usul fiqh, ma min am illa qad yukhassu. Tidak ada lafaz umum melainkan dia ditaksis akan dia. Maka lafaz umum tadi al-ma ditaksis dengan mafhum mukhalafah pada kata iza balagha ma'u kullataini. Jadi lafaz al-ma di sana, al-ma'u la yunajisu syai', air itu air yang 2 kolah ke atas. Kalau air tak sampai 2 kolah, dia pakai mafhum hadis tadi yang kata jadi najis walaupun dia tidak ada perubahan pada najis itu. Jadi inilah hukum air mutanajis ni. Kalau cukup 2 kolah, dia tidak berubah, maka air ini suci, boleh kita berwudu, suci lagi menyucikan. Tapi air itu cukup 2 kolah ataupun lebih, jatuh najis, dia jadi berubah sifat dia, bau, rasa ataupun warna, walaupun sedikit, air ini air jadi mutanajis yang tak boleh kita nak guna untuk bersuci, untuk menghilangkan najis. Jika air itu tak sampai 2 kolah, tak sampai 190 liter, sama ada air itu berubah ataupun tidak, maka air ini tetap dihukum air mutanajis. Ini yang diterangkan oleh pengarang kita. Dia kata, dan yang keempatnya air mutanajis. Dan iaitu air mutanajis, air yang jatuh najis padanya. Mana air yang jatuh najis dalam dia lah. Jadi sama ada najis itu darah ke, najis pada cicak, najis pada bangkai ke, makan binatang ke, tak kira lah. Jadi najis. Sama ada berubah atau tiada. Jadi najis jatuh dalam air itu, air itu berubah ke ataupun tidak, padahal kurang daripada 2 kolah. Kurang daripada 190 liter. Jadi air tak cukup 190 liter. Mana 190 liter tu kalau air 1 ton dram. Ton dram minyak tu, 1 ton dram tu cukup lah 190 liter tu. Dia cukup 2 kolah. Kalau dulu orang guna tank minyak tanah, tank minyak tanah tu 12 tank minyak tanah. Kalau kita sukat dengan sekarang 190 liter, itu air yang cukup 2 kolah. Kalau air tak sampai, air kita ada 1 baldi ataupun kolah, kita ada kolah di rumah kita kecil je, tak sampai 190 liter, jatuh najis, lihat najis cicak ada dalam dia, maka air itu kita kena buang. Jangan simpan, jangan dibuang pula najis itu, simpan. Kita buang najis itu, kita simpan air itu tetap mutanajis. Silap-silap kita guna, silap hari kita guna air itu untuk kita basuh najis ke, untuk berwudu, maka kita basuh najis, walaupun kita kata zat najis tak adalah pada kemaluan kita tu, tapi tak suci, tidak suci pada syarak. Walaupun zahir kita nampak suci, tapi syarak hukum tak suci, kerana kita bukan menyucikan dengan air mutlak, kita sucikan dengan air mutanajis. Jadi apabila air najis jatuh dalam dia, maka tidak suci. Ini jikalau ada najis itu menajiskan air. Dikaitkan kata air itu najis, kalau jatuh najis dalam dia, jikalau ada najis itu menajiskan air. Mana najis yang tidak dimaaf. Kalau najis itu menajiskan air lah. Sebab najis ini ada najis yang dimaaf. Dimaaf dalam bab air. Tidak dimaaf dalam bab sembahyang.
bab lain. Cuma dalam bab air ni dia maaf. Mana seperti bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir tu. Itu dalam air tu, bangkai itu tak najis. Kalau semut mati dalam air kita tak jadi najis. Walaupun air kita ni tak cukup 2 kolah. Sebab najis itu dimaaf. Tapi kalau semut ini juga ada di atas baju kita, dia dalam poket baju kita, poket seluar kita pergi semayang. Yang bangkai semut tu ada pada badan kita, pada baju kita. Maka semayang kita tak sah. Sebab kita menanggung najis. Dalam bab air dia maaf, tapi dalam bab semayang dia tak maaf. Dia lain. Dia ada dalam bab sembahyang itu dimaaf, tapi dalam bab air dia tak maaf. Dalam bab sembahyang dia panggil najis yang dimaaf, tapi dalam bab air dia tak namakan najis yang dimaaf. Seperti darah. Kalau darah sedikit, pakaian kita kena darah sikit, tak sampailah qadar duit 5 sen. Badan kita ada darah sikit, kita semayang. Mana tidak dinamakan kita menanggung najis. Sebab darah yang sikit itu dimaaf. Tapi darah yang sikit itu kalau jatuh dalam air, tak dimaaf. Air itu jadi air yang mutanajis. Bukan air yang mutlak, tidak. Dan jika najis yang tidak menajiskan dia, yakni yang diistisnakan dia. Jadi kalaulah ada najis yang tidak menajiskan air, najis dia maaf, iaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelahkan dia pada ketika hidup, seperti lalat, kabur, kala, lipas, cicak dan umpamanya, jikalau tidak dicampakkan padanya dan tidak mengubahkan air. Ini dimaaf. Air itu tidak jadi air mutanajis, walaupun tak cukup 2 kolah. Jadi kalaulah jatuh bangkai bagi serangga, darah dia tak mengalir. Tak ada darah di dalam dia. Maksud darah tak mengalir, tidak ada darah. Binatang-binatang yang Allah Ta'ala jadi, serangga-serangga yang Allah Ta'ala jadi, dia tidak ada darah dalam dia. Nyamuk, ini tak ada darah. Lalat, lipan, kala, cicak, segala serangga, dia tidak ada darah dalam mengalir. Kalau kita belah gonggota dia tak ada darah yang menitis. Jadi binatang-binatang serangga ni, apabila dia mati di dalam air, dia tidak boleh menajiskan air itu. Walaupun nama bangkai, air itu tetap dikatakan air yang suci, lagi menyucikan. Kadang-kadang kan air masak kita simpan lama, semut datang masuk dalam air itu. Matinya semut dalam air. Walaupun najis semut ini, walaupun semut mati itu najis, tapi dia tidak boleh menajiskan air. Ini dimaaf. Kerana masuk dalam kaedah yang disebut oleh ulama qawaidul fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Benda yang payah boleh menarik menjadi mudah. Sukar dalam bagi kita nak jaga binatang serangga-serangga yang halus ni, supaya dia tak mati dalam air kita. Kita tak ada kuasa, tak mampu. Sebab tu syarak mempermudahkan kepada kita. Dalilnya sebagaimana Nabi bersabda, hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Iza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum
falyughammishu thumma la yanzi'anna fa inna fi ahadi janahai daun. Riwayat Abi Daud fi Yusra. Nabi bersabda, apabila jatuh lalat pada minuman kamu, jatuh lalat dalam minuman kamu, Nabi kata, maka kamu selamkan lalat itu. Kemudian kamu buanglah lalat itu. Kerana salah satu daripada sayat lalat ini ada racun, ada penyakit. Mana satu ada penyakit, satu ada penawar. Jadi kalaulah yang sayat yang ada racun tu jatuh sebelah yang kiri. Riwayat Abi Daud kata sebelah kiri. Maka kita minum air tu, air yang beracun lah. Yang mudarat kesihatan kita. Maka belah kanan tu dia ada penawar dia. Kalau jatuh dua-dua, jadi seimbang. Maka Nabi kata, lalat ni jatuh dalam minuman kamu, maka kamu selamkan lalat. Jadi apabila kalau kita selam lalat itu akan mati dari bangkai. Jadi suruh Nabi suruh dengan fi'il lamul amri, fi'il mudhari' lamul amri. Termasuk daripada lafaz yang wajib. Lafaz amru lil wujub. Falyughammishu, maka hendaklah kamu selam akan lalat. Apabila kita selam lalat, akibat lalat ni mati dalam air. Kalau lalat ini menajiskan air, maka Nabi tak akan perintah kepada kita supaya kita selamkan lalat tu. Nabi perintah kepada kita supaya kita selam lalat, itu menunjuk lalat ini tidak menajiskan air. Maka yang diperintah oleh Nabi lalat. Lalat sahaja. Hadis itu sebut lalat sahaja. Maka dikias seperti lalat, binatang yang serupa dengan lalat. Serupa dengan lalat pada pihak apa? Serupa binatang yang tidak ada darah di dalam tubuh badan dia. Termasuklah semut, nyamuk, kumbang-kumbang, kerengga, cicak, kala. Ini di dalam lipas, di dalam tubuh badan dia itu tidak ada darah. Serangga yang tidak ada darah. Jadi daripada hadis itu dipaham, kalaulah binatang ini mati di dalam air, bangkai lah. Bangkai serangga ini ada dalam air, maka dia tidak menajiskan air. Mana kita buang bangkai itu, kita minum air. Tak ada apa. Tak berdosa. Dia panggil air itu air suci, bukan air mutanajis. Maka ulama kias lagi, Nabi sebut fi syarabi ahadikum. Termasuklah cecair yang lain daripada air. Termasuk kari kita. Kadang-kadang kita letak bawah tudung saji, gula kari kita. Datang semut masuk di dalam gula kari kita. Mati dalam tu. Tengah-tengah makan nampak ada semut. Tak apa, buang semut. Kari itu halal kita makan. Mana cecair? Cecair yang lain daripada air. Santan, susu, kicap, sos, budu. Kalau jatuh serangga, minyak. Ini cecair lain daripada air. Jatuh semut masuk dalam minyak. Mati semut dalam minyak. Banyak kita tengok minyak tu semut. Maka dia tak menajiskan minyak itu. Tak kira minyak apa, minyak ubat ke, minyak masak ke. Minyak apa sekalipun, tak kira. Dia tak menajiskan. Jadi nas nabinya minuman, tapi ulama kias.
kepada benda yang lain daripada air. Maka binatang ini tidak menajiskan air. Walaupun air itu tidak sampai 2 kolah. Walaupun cecair itu yang selain daripada air itu tak sampai 2 kolah. Kalau sampai 2 kolah itu tak ada khilaf lah, tak ada apalah sampai 2 kolah. Melainkan kalaulah dia najis, dia berubah. Kalau berubah baru dihukum najis. Ini yang tak sampai 2 kolah. Maka suci dia. Sebagaimana yang Nabi sebut, idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyughammis summa la yanzi'anna fa inna fi ahadi janahai daun. Apabila jatuhnya lalat dalam minuman kamu, maka hendaklah kamu selam lalat itu, kemudian kamu buang lalat itu. Sesungguhnya pada salah satu daripada 2 sayapnya ialah ada penyakit. Sebab lalat ni Allah Ta'ala jadi bagi dia tu hidup 40 hari je. Disebut oleh Imam Bujarimi dalam kitab Bujarimi, Imam Bajuri dalam kitab Bajuri Ibn Qasim kata dalam 40 hari je. Nombor 40 hari itu mati lalat itu. Jadi Allah Ta'ala jadikan makhluk yang hinggap pada benda yang kotor. Jadi kalau dia terbang kepada kita, ini dipanggil najis tapi dimaaf dalam bab air. Tapi lalat ni juga dalam bab sembahyang tidak dimaaf lah. Apabila jatuh ataupun ada lalat dalam poket baju kita, bangkai lalat tu, lalat yang mati. Kalau lalat yang hidup tu tak apa, lalat yang mati. Ini termasuk daripada yang di air, bab air yang dikira maaf, tetapi dalam bab sembahyang tidak dimaaf. Banyaklah najis-najis yang tidak, yang dimaaf. Super darah tadilah, darah yang sikit dalam kita sembahyang, ataupun darah jerawat kita yang dia pecah dengan sendiri, bukan dengan kita picit lah. Itu pun dimaaf. Bisu kita, darah bisu, darah luka yang dengan sendiri dia keluar, itu tu termasuk daripada benda yang dimaaf. Begitu juga dengan lalat yang hinggap pada najis. Najis ayam ke itik dihinggap, kemudian dia terbang, dihinggap kepada badan kita, pakaian kita. Tengah-tengah sembahyang dia datang hinggap. Ini pun tidak najis. Kerana benda yang payah lah. Yang benda yang tak boleh kita nak cermat, nak jaga, tak boleh. Kita jaga pun duduk dalam aircon pun tutup kadang-kadang, ada juga lalat masuk. Ada juga nyamuk masuk. Mana benda yang tak boleh nak kawal, nak tolong. Jadi benda tu dinamakan benda yang kesukaran, kepayahan. Allah Ta'ala tak jadikan agama kita ni benda yang sepik, benda yang payah. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan pada agama itu benda yang sempit. Mana ada keluasan yang dibenarkan oleh syarak. Sebab itu di sini disebut, ini jikalau adalah najis itu menajiskan air. Bersalahan jika tidak, yang tiada menajiskan dia air. Yakni dia yang diistisnakan dia, yaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibunuhkan dia atau dibelah. Mana binatang serangga yang kita belah anggota dia pada waktu hidup dia, tidak ada darah lah dalam tubuh dia. Pada ketika hidup, seperti lalat, kabur, kala, lipas, cicak dan seumpamanya, jikalau tidak dicampakkan padanya dan tidak mengubahkan air. Syarat mana syarat bagi najis ini, mestilah jangan kita campak dalam dia. Syarat najis ini dimaaf dalam bab air tadi. Jangan kita ambil semut tu kita campak dalam air.
Kalau kita ambil semut itu campak dalam air, maka air itu jadi najis lah. Ataupun semut tu banyak sangat masuk dalam air, berubah sifat air tadi. Dia berbau dengan semut, berubah rasa, warna, jadi berubah. Dia bau seperti bau semut. Maka tidak halal. Air itu jadi air yang mutanajis, air yang tidak boleh kita nak bersuci dengan dia. Tapi disyaratkan bahawasanya jangan kita campakkan di dalam air. Termasuklah kita kata jangan kita campak ni, termasuklah kita buat air teh, air kopi ke, air Milo ke, yang kita letakkan air dahulu, kita letak Milo, kita letak air, kita bubuh air dalam bekas, barulah kita masukkan gula. Yang dalam gula pada ketika itu ada bangkai semut, ada semut yang mati. Jadi kita campakkan, kita letak bubuhkan gula dulu, maknanya kita campakkan semut tu dalam air lah. Bila kita campakkan gula tu, yang semut ada dalam tu, jadi air yang tadi jadi air mutanajis. Jadi kalau kita minum, haramlah kerana kita minum air yang mutanajis. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, jikalau tiada dicampak padanya dan tidak mengubahkan air. Syarat dua lah. Binatang tadi tidak boleh menajiskan air, serangga tadi, bangkai binatang yang tidak ada darah di dalam tubuh dia ini tidak boleh menajiskan air. Dengan syarat dua, jangan kita campakkan dia. Dan dengan perbuatan kita lah, perbuatan kita menjadi najiskan air. Jadi gula tadilah, semut tu ada dalam gula, kita campakkan dalam air. Kalaulah gula tu kita letak mula-mula, barulah kita letak Milo, lepas tu kita campurkan air, maka tak jadi najis air tu. Yang tak bolehnya kita campak. Maknanya tadi bukan kita campakkan semut tu di dalam air. Kalau kita letak air dulu, barulah kita letak gula, mana kita campakkan semut, bangkai semut, semut yang mati dalam air. Itu menajiskan air lah. Kalau kita letak gula dulu, baru letak air, kita tak campakkan bangkai itu ke dalam air. Dia jadi hukum seperti biasalah, mana tak menajiskan air itu. Yang keduanya, syaratnya yang kedua, janganlah semut itu mengubahkan air. Binatang yang tidak ada darah mengalir itu, jangan diubahkan air. Kalaulah air itu berubah, kita cium bau seperti semut. Ada kan semut yang halus tu, yang bau seperti mayat, busuknya. Kalau dia masuk banyak dalam air, kita cium memang berbau semua, itu air itu tak boleh kita minum. Air itu jadi mutanajis. Kalau dia tidak berbau, walaupun semut itu banyak, tapi air itu tak berubah daripada ketiga-tiga sifat dia, bau, rasa ataupun warna, maka air ini air yang suci, lagi menyucikan, kerana dia tak berubah. Kalau dia berubah sikit pun memang tak boleh. Itu jadi mutanajis. Itu syarat dua bagi air yang datang semut dalam dia. Syarat dua, jangan kita campakkan dengan perbuatan kita campakkan semut dalam air, dan jangan semut itu boleh mengubahkan air. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, dan demikian lagi. Ini najis yang dimaaf, yang diterangkan oleh pengarang kita. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang, kita bincang tentang najis yang dimaaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka du'an mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.